الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bertemu di dalam pengajian kita pada kali ini bagi meneruskan pengajian kita dalam mata pelajaran akidah. Untuk mata pelajaran akidah, kita berada di dalam tajuk beriman kepada qada dan qadar. Dalam tajuk ini kita telah mempelajari pengertian qada, pengertian qadar, dalil ataupun bukti daripada Al-Quran. Dalil, bukti daripada Al-Quran, ataupun kita kata dalil naqli daripada Al-Quran tentang qada dan qadar. Okey. Kita dah belajar semua tu. Sekarang kita akan menyambung pengajian kita pada kali ini berkisarkan tentang hukum ataupun hukum beriman kepada qada dan qadar. Adakah hukumnya hanya sekadar kita hanya perlu buat sahaja, bukan dia wajib? Nanti kita akan belajar. Okey, semua buka pada muka surat 11. Yang di sebelah atas, muka surat 11 di sebelah atas. Baca dan fahami. Mempercayai qada dan qadar adalah wajib bagi orang Islam. Okey, bila kata wajib ni maksud kata kita mestilah kena buat. Wajib. Tak boleh kita tinggal. Tak boleh kita tinggal langsung. Kalau kita tinggal, kita berdosa. Dan kita buat, kita mesti kena buat. Wajib. Okay. Mereka yang tidak mempercayai qada dan qadar tidak termasuk di dalam golongan orang yang beriman. Okey. Jadi siapa dia yang tidak mempercayai, dia tidak mempercayai kepada qada dan qadar ataupun takdir itu, dia tidak percaya kepada takdir, maksudnya dia bukanlah orang yang beriman. Kalau dia bukan orang yang beriman, dia orang apa? Orang yang tidak beriman lah. Jadi kita nak jadi orang yang beriman ataupun tidak beriman, kita mestilah jadi orang yang beriman. Jadi kita mestilah percaya kepada qada dan qadar ataupun beriman kepada qada dan qadar. Golongan yang tidak mempercayai qada dan qadar merupakan golongan yang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ni adalah orang yang sombong. Sebab mereka tak percaya dengan takdir yang Allah tetapkan kepada dia. Sebab itulah apabila terjadi sesuatu musibah yang berlaku kepada dia, contoh dia berlaku kematian ahli keluarga dia, berlaku bencana, dia marah kepada Tuhan. Dia kata Tuhan itu kejam. Itu sebabnya ia tidak mempercayai qada dan qadar. Kita mestilah percaya dengan qada dan qadar. Setiap orang hidup tu ada ajalnya, ada matinya. Okey. Mereka yang menganggap bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak ada kaitan dengan kehidupannya.
Mereka ni menganggap bahawa Allah itu tak ada kaitan dengan kehidupannya. Maksud kata seolah-olah Allah ni tak ada lah maksud kata Allah tu tak ada kena-mengena dengan kehidupan dia. Kehidupan dia itu kehidupan dia. Apa yang jadi kat dia tu bukan disebabkan Allah yang nak benda tu, bukan ketentuan Allah. Itu ketentuan orang lain. Sebab itulah apabila berlaku kecelakaan, bila aksiden, dia kata penyebab aksiden ni adalah orang yang langgar ni. Dia ni lah yang bagi mati anakku. Dia ni lah penyebab, dia ni pembunuh. Memanglah kadang-kadang itu berlaku kecelakaan disebabkan kesilapan sesetengah orang. Okey. Tetapi yang mematikan seseorang itu ataupun yang mencabut nyawa seseorang itu tidak lain tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia tidak akan terlepas daripada qada dan qadar. Setiap manusia. Budak kecil yang baru lahir pun dah ada qada dan qadar pada dia. Cuma dia tak tahu lagi dah. Kita ni bila kita dah tahu, kita perlulah beriman. Setiap orang, setiap manusia, tak kiralah dia budak ke, dia bayi lagi ke, dia sudah tua ke, dia ada dah qada dan qadar. Jadi kita mestilah beriman kepada qada dan qadar yang Allah telah tetapkan kepada kita. Firman Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok bawah sikit. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadarin. Surah Al-Qamar ayat 49. Maksudnya, sesungguhnya kami menciptakan tiap-tiap sesuatu menurut takdir. Menurut takdir ni yakni yang telah ditentukan. Okey. Jadi Allah kata apa? Allah dalam Quran Allah kata Allah mencipta setiap benda itu. Apabila Allah mencipta benda tu sebenarnya benda tu Allah tentukan dah benda tu. Maksud kata benda tu Allah dah tentukan sebelum tu. Apabila Allah melaksanakan ciptaan tu, maka jadilah benda tu. Setiap benda yang Allah laksanakan, semua Allah dah rancang dah sebelum tu. Itulah maksud dia. Apa yang Allah dah buat, Allah dah rancang dah sebelum tu. Itulah qada dan qadar. Maksud kata Allah menentukan dahulu, kemudian Allah melaksanakan ketentuan tu. Okey. Kita baca sedikit perbualan di antara ayah dan anak pada muka surat 12. Baca dan lakukan. Okey, kamu yang di rumah bolehlah baca dengan adik-beradik ke, ataupun baca dengan ayah. Sini dah anak dengan ayah, ajaklah ayah, kita sama-sama baca. Ataupun nak ganti dengan ibu pun boleh juga. Okey. Anak. Ayah, apakah hukum beriman kepada qada dan qadar? Dia tanya balik. Dia tanya ayah dia, hukum beriman qada dan qadar tu apa dia? Ayah dia pun jawab, hukumnya wajib beriman bagi setiap umat Islam. Orang yang Islam wajib dia beriman. Dia kata wajib ni mesti kena buat, tak boleh tak buat. Lepas tu anak dia tanya lagi, apakah pula hukum orang yang tidak beriman kepada qada dan qadar? Orang yang tidak beriman kepada qada dan qadar ni jadi apa kat depa? Depa terlepas macam tu je ke? Tidak. Ayah jawab balik. Hukumnya berdosa besar. Berdosa besar. Jangan kita buat main-main, tidak percaya kepada qada dan qadar. Hukum dia adalah dosa besar dan menyelewengkan akidah. Jadi akidah dia ataupun pegangan di dalam diri dia itu jadi seleweng ataupun jadi tak betul. Itulah hukum orang yang tidak beriman kepada qada dan qadar. Jadi kita
wajib beriman. Anak dia pun tanya lagi pula. Banyak tanya anak dia ni. Tak apa, bagus. Tanya benda yang baik. Mengapakah hukumnya dosa besar? Dia tanya. Bersiapa pula dosa besar? Dia tanya. Bila kan apa dia, ayah dia kata hukum orang yang tidak beriman, orang yang tidak beriman kepada qada dan qadar ni dosa besar. Anak tanya, siapa pula dosa besar? Kerana apa? Kerana ayah dia jawab, kerana mereka telah mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala dan takdirnya. Okey. Sebab apa? Mengingkari perintah Allah. Setiap dosa besar, tak semestinya bab ni saja. Semua bab. Dalam semua bab, kalau kita mengingkari perintah Allah, jadi dosa besar. Kita tak sembahyang, dosa besar. Sebabkan Allah suruh kita sembahyang. Itu perintah. Allah kata, kamu mesti sembahyang. Perintah Allah. Sembahyanglah. Perintah. Jadi kita tak sembahyang, kita ingkar, jadi berdosa besar. Allah suruh puasa, kita tak puasa, berdosa. Allah suruh buat haji, kita ni duit banyak, kita zakat, kita ni duit banyak, boleh tunaikan zakat, kita ada harta banyak, kita duit banyak, boleh pergi haji apa semua, cukup lah semua dengan kelengkapan, tapi kita tak pergi haji pun, kita tak menunaikan zakat, berdosa. Sebab kita mengingkari perintah Allah. Setiap apa yang kita mengingkari ataupun kita melawan perintah Allah, hukumnya adalah dosa. Lepas tu anak dia jawab, oh begitu. Anak dia faham lah. Bersepah hukum, apa hukum, mengapakah mereka dihukum dengan dosa besar. Saya sudah faham ayah. Ayah dia pun cerita lagi. Sebagai umat Islam yang patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, kita hendaklah menjadikan qada dan qadar itu panduan ke arah kemajuan. Ayah dia kata, ayah dia bagi ceramah sikit dekat dia. Dia kata, kita mestilah patuh kepada perintah Allah. Jadi kita kena jadikan qada dan qadar itu sebagai panduan kita untuk ke arah yang lebih maju. Bukannya kita berputus asa. Yang qada dan qadar ni kita mestilah lebih maju. Jadi anak dia pun tanya pula. Tengok anak dia tanya apa lagi. Baiklah ayah, tapi adakah qada dan qadar itu boleh berubah ayah? Jadi kalau Allah tentukan dah macam tu, Allah dah tentukan dah kita macam ni, Allah dah tentukan dah kita macam tu macam ni, kita tak boleh ubah ke ayah? Kita tak boleh nak ubah ke, dia tak boleh berubah ke? Jadi ayah dia pun jawab, boleh. Dengan cara apa? Dengan cara berdoa. Lepas tu anak dia pun kata, oh terima kasih ayah. Okay. Setiap benda yang Allah dah tentukan kepada kita dalam qada dan qadar ini, benda itu boleh berubah dengan cara apa? Dengan cara kita berusaha dan cara kita berdoa. Kita minta ke Allah. Jadi qada dan qadar kita itu akan berubah menjadi lebih baik. Bukanlah kita perlu menyalahkan qada dan qadar. Kita mestilah berusaha sendiri. Kalau kita dah berusaha bersungguh-sungguh sangat dah, tapi macam tu juga, barulah kita kena perlu redha kepada qada dan qadar kita. Bukan kita perlu berputus asa. Okey, setakat itu sahaja dahulu pengajian kita pada kali ini. Kita akan sambung pengajian kita pada video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.